Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar, cikgu sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membincangkan tajuk dari 3 daripada bab 5, iaitu pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Di mana tajuk pada sesi kita pada kali ini, kita akan berbincangkan tentang satu tajuk iaitu sistem ahli. Sistem ahli. Dan di akhir sesi ini adalah diharapkan, pertama, pelajar dapat menyatakan maksud sistem ahli. Yang kedua, menghuraikan ciri-ciri sistem ahli. Ketiga, menjelaskan pelaksanaan sistem ahli dan keanggotaan sistem ahli, dan menjelaskan kepentingan sistem ahli. Tahukah pelajar-pelajar sekalian, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka bukanlah satu perkara yang mudah. Dia menuntut kepada pengorbanan, kerjasama, rundingan antara pemimpin-pemimpin terdahulu dengan pihak-pihak tertentu bagi menentukan hala tuju negara dan pembentukan negara dan bangsa yang merdeka. Pelajar sekalian, tahukah pelajar-pelajar sekalian apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Sistem ahli ialah satu sistem kabinet bayangan yang melatih penduduk tempatan, melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran di tanah Melayu. So di sini ada dua perkataan yang pelajar perlu kuasai, iaitu sistem kabinet bayangan dan melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran di tanah Melayu. Seterusnya, sistem ini telah dicadangkan oleh Dato' Onn Jaafar, di mana sistem ini pernah digunakan pakai di Kenya dan Rhodesia Utara. Seterusnya, sistem ahli ini juga bersesuaian dengan dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi. Di sini mungkin pelajar tertanya-tanya, tak faham. Cikgu, saya tak fahamlah apakah yang dimaksudkan dengan dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi yang paling mudah sekali ialah dasar penjajah melepaskan tanah jajahan ataupun memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan. Seterusnya, sistem ahli ini berperanan untuk mengurangkan ancaman dan tekanan Parti Komunis Malaya. Dan sistem ahli ini telah dibincangkan dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Dan telah dibincangkan, sistem ini telah dibincangkan di King House ataupun sekarang ini dikenali sebagai Karkosa Seri Negara, yang dihadiri oleh Sir Henry Gurney, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi British, yang di-Pertuan UMNO iaitu Dato' Onn Jaafar, Menteri Besar Selangor iaitu Dato' Hamzah Abdullah, wakil daripada UMNO iaitu Dato' Ni Ahmad Kamil, wakil daripada kaum India iaitu Dato' EEC Turaisingam, dan wakil daripada kaum Cina iaitu Encik Yong Chok Lin dan Dr. Lee Tiang Keng. Seterusnya, sistem ahli telah dilaksanakan pada Januari 1951 sehingga Jun 1955. Seterusnya, pelajar sekalian, kita akan teruskan dengan ciri-ciri sistem ahli. Apakah yang dimaksudkan dengan apakah yang kita perlu tahu dalam ciri-ciri sistem ahli? Ciri-ciri sistem ahli, yang pertama, merupakan kabinet bayangan yang cikgu telah terangkan tadi. Kabinet bayangan. Yang kedua, dianggotai oleh pegawai takbir dan tokoh tempatan. Ketiga, anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Contohnya ahli hal ehwal dalam negeri. Kalau kita sekarang dalam konteks sekarang, ahli itu membawa maksud dalam
konteks menteri kan, contohnya menteri hal ehwal dalam negeri, menteri pada zaman pada dalam sistem ahli, ahli anggotanya dikenali sebagai ahli. Seterusnya, ahli tersebut dilantik oleh Pesuruh Jaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang kelima, terdapat 9 orang ahli. Jumlah dianggotai oleh 9 orang ahli, di mana 4 pegawai British dan 5 penduduk tempatan. 5 penduduk tempatan ini terdiri daripada 3 wakil Melayu, 1 wakil Cina dan 1 daripada wakil India. Dan yang keenam, ahli-ahlinya diawasi oleh Pesuruh Jaya Tinggi British. Seterusnya kita tengok proses dan pelaksanaan sistem ahli. Baik, kita tengok yang pertama. Apakah tugas dan tanggungjawab sistem ahli? Pertama, ahli bertanggungjawab menguruskan pentadbiran harian jabatannya. Yang kedua, setiap ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya. Ketiga, setiap ahli perlu berbincang dengan pegawai British untuk mendapatkan persetujuan, dan ahli menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Itu antara tugas dan tanggungjawab seseorang ahli. Seterusnya, kita melihat kepada kepentingan. Apakah kepentingan sistem ahli? Baik, pertama ialah asas untuk melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Yang kedua, menjadi proses ke arah proses perpaduan kaum, di mana sistem ahli ini terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Yang ketiga, sistem ahli telah memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan dalam bidang pentadbiran. Yang keempat, sistem ahli menjadi asas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang kelima ialah untuk mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya. So itu antara 5 kepentingan sistem ahli. So kita ulang balik. Yang pertama, asas untuk berkerajaan sendiri. Yang kedua, proses perpaduan. Yang ketiga, latihan dan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk mentadbir. Yang keempat, proses kemerdekaan. Dan yang kelima, mengurangkan tekanan komunis. Pelajar-pelajar sekalian, ini antara contoh, contoh-contoh keanggotaan dalam sistem ahli. Contohnya, Datuk On Jaafar memegang portfolio ahli dalam negeri. Dr. Lee Tiang Keng memegang portfolio sebagai ahli kesihatan. Datuk EEC Turasinggam sebagai ahli pelajaran. Dan seterusnya pelajar sekalian, kita beralih kepada soalan, di mana ini contoh soalan Aras mencipta. Bagaimanakah sistem ahli boleh membina perpaduan di tanah Melayu pada masa itu? Masih ingatkan lagi pelajar sekalian? Apakah ciri-cirinya? Baik, antara bagaimanakah sistem ahli dapat membentuk perpaduan? Pertama, kita boleh lihat bersama-sama. Contohnya, bagaimana dapat membentuk perpaduan? Melalui dapat mewujudkan kerjasama dan persefahaman dalam pentadbiran, melalui pendedahan dan latihan kepada pemimpin dalam bidang dalam bidang pentadbiran, di mana pentadbiran di tanah Melayu dianggotai oleh pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga, semua kaum berperanan untuk membantu mempertahankan negara, terutamanya mempertahankan negara daripada ancaman komunis yang sentiasa mengintai peluang untuk menguasai tanah Melayu. Seterusnya, rakyat berbilang kaum di negara kita dapat membincang dengan Majlis Raja-Raja Melayu secara tak langsung, dapat mengukuhkan semangat setia kepada raja dan negara. Dan yang terakhir, bagaimana
sistem ahli dapat kukuhkan perpaduan melalui rakyat tanah Melayu bersedia untuk menghadapi pilihan raya majlis pada Julai 1955, di mana semua rakyat berpeluang melibatkan diri dengan menyertai parti politik, terutamanya parti perikatan yang berasaskan pelbagai kaum. Seterusnya, kita tengok soalan yang berikutnya. Jika anda sebagai ahli dalam sistem tersebut, jelaskan tindakan untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi mempertahankan hak dan maruah bangsa. Ini menggambarkan meletakkan diri pelajar pada ketika itu. Apakah peranan awak jika diberi peluang menjadi ahli, dan apakah tindakan pelajar untuk menggunakan peluang yang ada untuk mempertahankan hak dan maruah bangsa kita. Baik, antara jawapannya contohnya ialah mengetengahkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran, menuntut jumlah perwakilan penduduk tempatan di dalam sistem ahli ditambah. Kita mencadangkan pelajar bekerjasama, pelajar akan bekerjasama dengan pemimpin dan kaum lain supaya pentadbiran negara lebih berkesan dan lebih licin. Menyediakan undang-undang yang memberi kebaikan kepada semua penduduk tempatan. Itu antara cadangan jawapan. Seterusnya, ini contoh soalan aras keban, di mana contohnya kita tengok soalan aras mengaplikasi. Sistem ahli berfungsi sebagai kabinet dalam sistem pentadbiran negara. Pada pendapat anda, apakah peranan kabinet dalam memantapkan keutuhan dan kestabilan pentadbiran negara seperti mana sistem ahli? Baik, sebab sebenarnya tajuk ini dia lebih kepada pelajar perlu mempunyai pengetahuan sedikit tentang sistem pentadbiran yang nanti kita akan belajar pada bab 7 nanti dalam sistem pemerintahan pentadbiran negara kita. So itu saja untuk kali ini, dan kita rumuskan sama-sama apakah yang kita dapat belajar pada sesi kali ini. Pertama, kita dapat tahu tentang maksud sistem ahli, wakil-wakil yang terlibat dalam penubuhan sistem ahli, ciri-ciri sistem ahli, pelaksanaan sistem ahli, keanggotaan dan kepentingan sistem ahli, dan iktibarnya daripada sistem ahli. Kerjasama dan tolak ansur antara kaum merupakan asas kekuatan negara dan pembentukan negara dan bangsa yang merdeka. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk ke channel Cikgu iaitu Easy Sejarah, dan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.